Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram wa ashabihil anzu wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa auladina. Syai'un lillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna minat tawwabin وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المخلصين الحدين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Usul Tahqiq, muka surat 24 kan? Adapun ya, muka surat 24 tu 25 41 25 Oh. Dan demikian. Betul lah kitab ni. Demikian. Betul. Dan demikian. Dan demikian. Oh, itu sebenarnya. Kitab buku surat tak sama. Buka surat kitab ni buku surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan demikian lagi terlebih cerdik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pula dengan dalil firman Allah Ta'ala menyuruh menolakkan hujah segala kafir. Dengan firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, bantahi olehmu ya Muhammad akan mereka itu dengan hujah yang terlebih baik daripadanya
Titik. Demikianlah segala Rasulullah itu wajib cerdik, lagi bijaksana, pandai berkata serta cerdik menjawab kata orang. Titik. Baik, jadi wajib kita mengakui bahwasanya Rasulullah dan semua Rasul itu adalah orang-orang yang bijak, orang cerdik. Habis yang kata Nabi ni ummi, yang kata Nabi ni ummi ni, kita baca dulu. Adapun dalil akal, tadi dalil Quran, dalil nakal. Nakal maknanya ambilan. Dalil nakal yakni dalil ambilan, yakni yang diambil dari Al-Quran. Yang kedua dalil akal. Ini dikatakan juga dalil akli, iaitu yang logik pada penerimaan akal. Apa tanda Nabi ni cerdik? Tanda yang menyatakan wajib bagi Rasulullah itu fatonah. Apa dia fatonah? Cerdik. Kerana bahawasanya jikalau tiada mereka itu cerdik, nescaya tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu membawa titah rahsianya yang tersembunyi, yang tiada diketahui oleh sekalian makhluknya, yang dipercayainya, kepada membawa segala titahnya itu. Titik. Maka nyatalah wajib cerdik segala Rasulullah itu. Wajib di sini wajib pada syarak ke wajib pada akal? Wajib pada akal. Wajib syarak buat dapat pahala, tinggal dapat dosa, tu wajib syarak. Wajib akal ni maknanya tidak diterima akal akan ketiadaannya. Maknanya perkara itu mesti ada. Itu kata wajib akal. Perkara yang tak diterima oleh akal mengatakan sesuatu itu tiada. Dalam arti kata yang lain, sesuatu itu mesti ada. Itu wajib akal. Contoh kita kata botol air atas meja ni, ada ke tak ada? Ada bukan? Tuan-tuan nampak tak botol ni? Tak nampak? Tak nampak, sakit mata. Jadi botol ni wajib ada atas meja. Itu namanya wajib apa? Wajib akal. Sembahyang maghrib wajib juga. Itu wajib syarak. Itu beza wajib. Satu wajib akal, satu wajib syarak. Baik. Kita nak cerita yang tadi ni, yang kata Nabi ni ummi. Kita selalu baca selawat kan, Nabiyil ummi, Nabi yang ummi. Dan selalu kita mendengar maksud kata Nabi ni ummi, Nabi ni tak reti membaca, tak reti menulis, tak reti mengira. Masuk akal lah. Kalau Nabi tu tak reti baca, tak reti menulis, tak reti mengira, macam mana dia nak menguruskan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha? Orang reti baca, reti menulis pun kena tipu. Betul tak? Tuan-tuan pernah meniaga? Tanya orang pernah meniaga, reti menulis, reti baca, siap ada degree pun kena tipu. Reti baca, reti menulis,
Dah betul dah tanda ni pangkah. Kena tipu dengan YB yang dipangkah. Tu dibaca. Kalau tak hati baca, nak baca apa ni, bahasa apa ni? Bahasa Arab lah. Maka tak masuk akal kalaulah Nabi ni tak reti baca, tak reti menulis. Jadi masuk kata ummi Nabi ni tuan-tuan, bukan dengan makna tak reti baca, tak reti menulis. Dalam kitab lama pun dia tulis Nabi ni tak reti baca, tak reti menulis. Takkan ulama dulu tak reti? Baik, kita tanya dia balik, kitab tu hang baca sendiri ke hang pergi mengaji? Dia garuk kepala, baca sendiri. Sebab tu kena pergi mengaji. Kitab 52 pun kena pergi mengaji. Betul tak? Tambah kitab tulisan ulama, walaupun nampak macam mudah, kena pergi belajar. Mudah.com tu pun kena belajar. Tu dia. Jadi wajib pergi belajar. Apa maksud dia yang kata Nabi ni tak erti baca, tak erti menulis. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kifayatul Muhtadi, dia kata ummi tu tak erti baca, tak erti menulis. Dia baca zahir harfiah tu, dia kata Nabi pun buta huruf, senang cerita. Jadi maknanya jangan baca sendiri, pergi ngaji. Jadi perkataan dalam kitab, dia kata Nabi ni buta huruf, tak erti baca, tak erti menulis. Perkataan tu kena takwil. Tahu takwil? Bukan sewil, takwil. Takwil ni maknanya diartikan dengan perkataan yang sebenarnya, yang bukanlah maknanya pada zahir perkataan. Itu maksud takwil. Contohnya, Allah Maha Besar. Apa maksud Allah Maha Besar? Sedangkan Allah Ta'ala bukan kecil, bukan besar. Tapi dia kata Allah Maha Besar. Besar mana? Ada orang kata Allah tu Maha Besar, besarnya ialah sebesar arash. Kalaulah Allah Ta'ala itu Maha Besar dengan mana sebesar arash, bermakna Allah Ta'ala itu seumpama makhluk. Pasal apa? Boleh diukur. Ukur besar arash punya. Pasal apa dia kata Allah besar arash? Pasal Allah duduk atas arash. Ini hujah orang yang tak berapa pakai akal. Dia rasa betul dia akal dia. Dia hujah buh makna pakai akal, yang akal tu sebenarnya tak berakal. Pasal jelas dalam Quran Allah Ta'ala kata laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Kalau boleh diukur-ukur, ukuran ni makhluk. Betul tak? Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah ada dua pendapat. Satu pendapat salaf, satu pendapat khalaf. Salaf iaitu pendapat para sahabat dan para tabi'in. Mereka tidak mentakwilkan, mereka serah tawakuf pada makna yang sebenarnya kepada Allah. Allah Maha Besar, besar yang layak dengan Allah. Cukup. Dia tak urai dah Allah tu zat dia besar ke, mata dia besar ke, tangan dia besar ke, tak. Tapi orang yang sesat, dia kata Allah tu besar sebesar arash. Dah pelik. Tuan-tuan berhati-hati beli satu kitab tafsir daripada Indonesia. Dulu ada satu jemaah perempuan, jemaah muslimat, dia tunjuk saya. Dia kata, Ustaz ni dalam kitab ni tulis Allah Ta'ala tu Maha Besar, besarnya sebesar arash. Masya Allah. Kitab tafsir dari Indonesia.
Ni faham Wahabiyah sebenarnya, bukan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi pendapat yang kedua, pendapat khalaf, ulama khalaf, iaitu ulama yang bersalahan pendapatnya, yang mentakwilkan, yang memberikan pengertian yang boleh diterima oleh golongan awam, agar tak terbayang-bayang Tuhan tu besar mana. Maka nak menghilangkan rasa ibham itu, kesamaran itu, mereka takwilkan, mereka memberikan pengertian yang mudah dipaham oleh orang awam. Jadi maksud kata Allah Maha Besar tu ditakwilkan, jadi diertikan. Ditakwilkan, jadi diertikan dengan makna pemerintahan Allah Ta'ala itu tidak ada had dan sekatan. Itu maksud kata Maha Besar. Di sisi ulama khalaf, ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian daripada, ataupun ulama yang selepas daripada para sahabat dan tabi'in, iaitu ulama yang lahir sekitar tahun 300 Hijrah. Ya. Tu mula datang ilmu ta'wilat, ilmu ta'wil, ilmu mengertikan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Maka pendapat salaf dinamakan pendapat yang muktamad. Pendapat khalaf, pendapat yang dhaif tapi masyhur. Mana boleh pakai? Dua-dua boleh pakai. Dan kita wajib terima kedua-duanya. Jangan sampai tafsir Quran dengan akal. Baik. Begitu juga dengan Nabi itu ummi, di segi harfiahnya buta huruf. Tapi jaga, ummi dalam bahasa Arab ada banyak makna. Ummi dalam bahasa Arab ada banyak makna. Ibu pun ummi juga. Ibu Ibu pun ummi. Orang panggil mak kan. Tengah kita orang Melayu panggil ibu, dia panggil ummi. Ayah dia panggil abi. Jadi maknanya ummi ni, antara maknanya ialah ibu. Yang pertama, makna pertama ummi ialah ibu. Yang kedua, ummi dengan makna buta huruf. Ummi juga. Pasal apa ummi dengan makna buta huruf? Pasal ummi ni maksudnya ialah asal. Ummi dengan makna asal. Asal-asal kita ni lahir ke dunia boleh baca tak boleh baca? Baca tak boleh, yang artinya meraung je. Nak makan meraung, nak susu meraung, berak meraung, kencing meraung, cakap tak reti. Tu ummi. Asal kita tu ummi, tak reti baca, tak reti menulis, tak reti bercakap. Yang reti apa dia? Meraung, teriak, kata orang Perak. Orang sini menangis. Itulah ummi. Yang kedua. Yang ketiga, ummi dengan makna keibu-ibuan. Yang ketiga makna keibu-ibuan. Yang keempat, ummi dengan makna induk, ataupun kita panggil apa dia? Induk ni orang panggil apa? Induk. Selain daripada induk, apa dia induk? Apa selain daripada induk panggil apa? Induk. Induk apa ni? Orang kata, ya, kalau macam kitab Imam Syafi'i ni, kitab dia yang paling utama ialah Al-Um. Maka tu namanya kitab induk bagi Imam Syafi'i. Darinya lah terbit kitab-kitab yang lain pula. Tu kata induk. Faham kan? Induk, bukan senduk.
Macam tuan-tuan pernah belajar tak kitab tauhid matan Ummul Barahin? Pernah dengar kan? Tak apa nak dengar Ustaz Ummul Barahin. Mak Nabi Ibrahim ke? Bukan Ummul Ibrahim, Ummul Barahin, ibu segala dalil. Maknanya induk segala dalil. Karangan Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Mana dia kitab itu matan bila induk segala dalil ilmu tauhid. Maka banyak ulama-ulama ambil kitab tu dijadikan sebagai pedoman untuk mengarang kitab-kitab. Di antara kitab yang diambil daripada Ummul Barahin ni kitab Aqidatun Najin, Durus Tsamin, Sirajul Huda, Minhajus Salam dan berbagai-bagai lagi kitab tauhid. Maka dijadikan Ummul Barahin sebagai induknya, tempat ambilan. Maka kita sebut induk itu ialah tempat ambilan. Macam kita sebut Quran. Quran tu lah Ummuddin, tempat ambilan agama. Ataupun Ummul Hukama, induk segala hukum hakam. Apa dia? Quran. Yang kedua baru hadis. Kita baca kitab Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah panggil apa? Ummul Kitab. Sebab apa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab? Induk bagi kitab Al-Quran. Kata ulama tasawuf, sekalian Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Bermakna Al-Fatihah itu induk bagi sekalian Al-Quran. Disebutlah induk Al-Quran ataupun Ummul Quran, Ummul Kitab. Ummu juga, Umi, induk. Jadi disambungnya lagi oleh ulama tasawuf ni, sekalian Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Sekalian Al-Fatihah itu terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung di dalam ba. Sekalian ba itu terkandung dalam titiknya atau noktahnya. Apa makna sekalian ba itu dan ba itu terkandung dalam titiknya, katanya? Apa maksud? Yang lain tu boleh terima lagi. Tiba-tiba ba itu terkandung dalam titiknya, ianya orang confuse. Macam mana pula boleh ba terkandung pada titik? Tuan-tuan dirahmati Allah, setiap kali kita nak menulis, kita kena buh titik dulu kan? Letak dulu, baru tarik kan titik. Tuan nak tulis A pun letak dulu jadi titik. Kalau letak, tarik tengok, kan ada titik. Betul tak? Itu pada nak ujar cara tak apa nak cari lah. Tapi maksud kata ba itu terkandung dalam titiknya, kata ulama tasawuf, maksudnya ialah apa? Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Apa maksudnya? Dengan akulah, bikana, baya, bi, dengan akulah, ini dengan Allah, adanya sesuatu. Wa biyakunu ma yakun, dan dengan akulah akan lagi ada segala yang akan ada. Boleh faham? Bi kana, dengan akulah adanya sesuatu. Bi kana ma kana, dengan akulah telah ada segala yang telah ada. Wa bi yakunu ma yakun,
dan dengan akulah lagi akan datang perkara yang ada. Baik, maksudnya apa dia? Maksudnya alam ni tak akan ada melainkan dijadikan oleh Allah. Sesuatu tak akan berlaku melainkan dilakukan oleh Allah. Maka kita pun baca Bismillahi, dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama Allah? Dengan takdir dan perbuatan Allah terjadi sesuatu perkara. Bismillah, dengan nama Allah, dengan izin zat Tuhan yang bernama Allah, terjadinya sesuatu. Itu maksud Bismillah. Dengan nama Allah maksudnya dengan izin zat Tuhan yang bernama Allah, terjadinya sesuatu. Baik, ada orang dia tak suka sebut Tuhan, dia suka sebut Rabb. Maka tu lebih baik. Ya, sebab apabila sebut Tuhan terlalu umum katanya. Tapi sebenarnya Tuhan itu terjemah daripada ilahun. Taklah salah kalau kita faham makna Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, lagi memiliki nama-nama yang maha indah, lagi yang menjadikan sekalian alam yang nama kebesarannya Allah. Kalau kita faham makna Tuhan, maka kita sebut Tuhan pun tak apalah. Kalau orang Jawa ni dia panggil Gusti, Gusti Allah. Kalau orang putih dia panggil God ataupun Lord. Orang Keling panggil apa? Tak tahu. Jadi taklah salah kita tafsirkan ilahun tu kepada bahasa kita, asalkan kita faham maksudnya. Ya, kalau tak faham, itu yang salah. Faham tak apa, tak faham tu salah. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna ummi. Yang ke berapa? Yang ke 4, maknanya induk ya. Maksudnya induk. Maka Nabi ni apa hubung kaitnya Nabi tu ummi dengan makna induk? Iaitu induk segala ilmu dan takwa. Maka ummi Nabi itu ialah, maksudnya ialah induk segala ilmu dan takwa. Nak dapat ilmu, kena ikut jalan-jalan ilmu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi takwa pun kena ikut sunnah Nabi. Nabi kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ba'di. Hendaklah kamu menuruti sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin, ini sahabat-sahabatnya, selepas daripada aku, ini selepas daripada wafatku. Jadi maknanya Nabi tu induk lah, ya, tempat ambilan kita. Ni beramal ni ambil mana ni? Maka dia orang berkata ni tak adalah hadis bid'ah. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, banyak perkara dalam dunia ni yang tak dalam hadis. Dan bukanlah semua perkara tak ada dalam hadis tak boleh nak pakai. Tu naik kereta pun mana ada hadis. Ya. Orang bising sangat tu bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, dia tumpang kita. Kita berhenti, turun yang minta boleh. Nabi ni kata. Ni pakai main korapa dia bid'ah, tak bid'ah pula. Maka dia kata amalan dunia itu dimasukkan dengan, tak dimasukkan dengan bid'ah. Dia kata maksud bid'ah tu ialah ibadah-ibadah yang direka, yang bukan dari Nabi, kata dia. Baik, bukanlah semua ibadah-ibadah para sahabat itu dari Nabi. Ada yang sahabat-sahabat merekanya sendiri, tapi tidak bercanggah dengan apa yang disebutkan induknya oleh Nabi. Maka Nabi tak melarang.
Contohnya ialah satu ketika Nabi sembahyang asar. Rakaat pertama Nabi pun rokok. Lepas rokok Nabi i'tidal. Nabi baca apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba Rasul dengar kat belakang ada seorang dia tambah lagi, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ditambah lagi Rabbana lakal hamdu, adalah ditambah ada 5-6 riwayat tambahan-tambahan yang Nabi tak pernah ajar, yang Nabi tak pernah sebut. Di antara riwayat, satu riwayat dia kata hamdan katsiran mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabi tak pernah ajar, tapi sahabat ni dia sendiri. Habis sembahyang Nabi paling belakang. Who is talking like that? Siapa yang cakap macam tu tadi tu? Sahabat-sahabat ni tuan-tuan taklah macam kita. Dia tengok muka Nabi merah macam nak marah. Kalau kita tu. Kalau kita, tapi para sahabat tidak. Masing-masing membelakangkan sahabat ni. Takut Nabi cam. Jangan sampai sahabat ni kena marah, jaga maruah dia. Masya Allah, ni sahabat ni. Ni kita sahabat Nabi. Jaga kawan jangan sampai maju. Yang sahabat tadi pun duduk belakang sahabat, duduk relax, tak pula rasa takut. Dia lihat pokok Nabi nak marah, tak apalah, buat macam mana, aku gaji tambah buat apa. Dan Nabi tengok siapa pun tak mengaku, Nabi pun jawab, aku melihat tak kala orang tadi menyebut ayat yang ditambahnya itu, aku lihat malaikat dari langit yang ketujuh turun mengambil ayat itu, dibawa sampai langit yang ketujuh. Masya Allah. Tiba-tiba sahabat tadi di belakang kawan, ana ya Rasulullah, bukan nak mengaku. Lepas tu Nabi kata apa? Siapa yang suka silakan. Bid'ah tu benda yang Nabi, yang bukan nas dari Nabi tapi dari sahabat. Itu kata Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ba'di. Kalau tak ada yang aku buat, kalau sahabat aku buat, ya silakan. Nui arwah umpamanya, sahabat-sahabat Nabi buat. Tentu buka dalam kitab Qurratul Ain. Dalam kitab Qurratul Ain kata Syekh Husain Al-Maghribi, mufti mazhab Maliki di Mekah, dia kata apa? Telah berlaku di zaman sahabat, apabila berlakunya kematian, para sahabat ini akan mewangikan rumah mereka dan dijemput sahabat-sahabat yang lain mengadakan kenduri yang diniatkan pahalanya untuk dihadiahkan kepada si mati selama 7 hari. Selama 7 hari. Hari itu tak kira lah siang ke malam. Kita buat malam lah biasa, pasal siang pun kerja. Jadi yang kita duk buat tu ada dalil ya? Ada dalil daripada sahabat. Apa tu salah? Salah. Tak nak buat sudah, dia diam. Sebab benda tu tidak wajib. Cuma jangan duk kritik kata bid'ah, tak boleh, sesat, makan haram. Masya Allah. Tapi subuh kadang-kadang jadi makan haram. Macam mana jadi makan haram? Ni kata Imam Syafi'i. Jaga. Jangan buat kenduri itu daripada duit harta anak yatim. Jangan ambil duit harta anak yatim. Contohnya si mati meninggalkan anak-anak yang kecil-kecil. Maka bila dia mati, tentulah hartanya menjadi
waris kepada anak-anaknya, di mana anak-anak tu pula belum cukup umur, dihukumkan anak yatim. Maka tu jatuh jadi hukum harta anak yatim. Yang tu haram dibuat penduri arwah, melainkan pada bahagian ibunya yang tak yatim tu, walaupun binti Muhammad yatim. Bahagian ibunya tak apa, pasal mak dia bukan anak yatim. Ni bahagian saya ni, daripada peninggalan suami saya nak buat penduri arwah 7 malam. 1 malam 1,000, 7 malam 7,000. Banyak. Ya, suami saya tinggalkan saya 7 juta. Apa nak saya? Tak apa nak. Boleh? Tak apa. Ataupun anak-anaknya yang sudah dewasa. Sebab maksud yatim ni dalam istilah fiqh ialah anak-anak kecil yang belum baligh. Ni kita ni berapa kali baligh dah? Cuma tak balik-balik lagi. Ya. Tu tak nama anak yatim. Dia kata pak kita mati dah, kita jadi anak yatim lah. Dia kata tak boleh buat lah negeri. Umur tanya 58. Anak yatim Tuhan. Anak yatim ni, kategori anak yatim ialah anak-anak yang belum baligh. Maknanya yang belum berusia 15 tahun ke atas. Bawah tu nama anak yatim lah. Kalau kematian bapa, dalam istilah Arab namanya anak yatim. Kalau kematian ibu, bapaknya masih ada, tu namanya anak al-aji. Anak al-ajiyu. Ajiyu, ain jim ya, ajiyu. Tu kalau mati bapak, mati ibu, mak bapak masih ada. Bapak tu nak tunggu nak kahwin lagi. Jadi anak tu anak al-ajiyu. Bapak pula nanti you. Baik. Bapak ada edah tak? Endah dia pantang lupa. Hari ni orang isteri mati, malam tu juga akan nikah besar. Cuma namanya nama apa tu? Tak syok tengok lah kan. Siakan anak-anak. Mana kata pak ni kubur mak masih merah. Malam ni ayah dah nak cari dah. Ayah tak kesian ke mak? Pasal ayah kesian dah, ayah kahwin lagi satu. Nak tolong masak nasi kampung. Betul ke? Pandai dia tak? Puan nak marah lah. Baik, kalau dua-dua tak ada, mak tak ada, bapak pun tak ada, umur baru 14 tahun, belum balik, mana namanya apa? Latimun. Lam ta ya mim, latimun, yatim piatu, bahasa Melayu gitu. Jadi yatim, ajiyun dan latimun itu istilah dalam bahasa Arab. Jadi ada orang kata anak yatim piatu ni tak ada istilah bahasa Arab, tu orang Melayu ke? Ada. Ada dalam bahasa Arab. Yatim kematu, tu ya bahasa Melayu. Berapa yatim kematu ni? Umur 80, 70, umur kita semua yatim kematu lah ni. Pasal apa? Mak tak ada, ayah tak ada, ayah tu yatim kematu. Baik, itu bahasa kita. Baik, habis. Jadi mana ummi lagi satu. Jadi ummi tadi induk Jadi Nabi ni induk pada segala ilmu dan taqwa. Dan satu lagi makna ummi, iaitu Nabi tidak belajar dengan manusia. Nabi belajar terus dengan Allah dan juga Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi belajar dengan siapa tu?
dengan Jibril. Itulah kata ummi. Nabi tak belajar dengan manusia, Nabi belajar dengan Jibril. Umur 6 tahun Nabi sudah dimasukkan oleh Jibril ke dalam hatinya ilmu dan hikmah. Bukan dia belajar orang siapa. Umur 6 tahun tu dia sudah dimasukkan induk ilmu dan induk hikmah. Siapa dia yang masukkan? Jibril, temannya Mikail, atas perintah Allah Azza wa Jalla. Tu namanya ummi. Umur 9 tahun sekali lagi dioperetnya dada Nabi, dimasukkan lagi ilmu dan hikmah. Dan kali terakhir bila? Malam Isra dan Mi'raj. Dioperet lagi sekali, dimasukkan lagi ilmu dan hikmah 3 kali. Hikmah 3 kali itu apa? Kata setengah ulama, iman, Islam, ihsan. Kali pertama operate masuk iman, kali kedua operate masuk Islam, jadi orang yang sejahtera. Kali ketiga ihsan, iaitu ma'rifatullah. Nak jumpa Allah, kena Tuhan tu pun nak jumpa. Kita tak kenal Tan Sri Muhyiddin Yassin, pergi pejabat dia tengok, saya nak jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin kat mana? Dia gelak. Orang tak kenal aku tu. Jadi kita nak jumpa satu-satu orang, kita mesti kenal dulu. Kurang-kurangnya kenal nama, biodata dia, duduk tang mana, walaupun muka tak pernah tengok. Bukan? Jadi itulah hikmah Nabi dioperate kali ketiga untuk musyahadahkan Allah. Maka Nabi musyahadahkan Allah Ta'ala di arash, bukan bermakna Allah duduk atas arash. Nabi dibawa Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, kata Jibril, aku hanya di sini, imanku tidak sampai untuk ke atas. Ya Muhammad, naiklah engkau sendirian. Naiklah Nabi sampai ke arash, lalu berjumpa dengan Allah. Bukan Allah tu di arash. Maksudnya tu apa dia? Maksudnya gini, Allah tak bertempat. Tapi kalau nak kenal Allah, kena duduk di tempat yang mulia. Arash itu tempat mulia. Maka kamu duduk di tempat mulia, kamu akan kenal Allah. Jadi Mi'raj Nabi itu ialah naik ke tempat mulia untuk mengenal Allah. Allah tak bertempat. Dan Nabi dapat fardu solat. Nabi kata apa? Inna salata mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya solat itu mi'raj orang beriman. Nabi naik mi'raj, satu alat, satu kenderaan daripada Baitul Muqaddas sampai ke Arshillah. Kita tak ada mi'raj tu, tapi kita diberikan oleh Allah mi'raj kita apa dia? Solat. Maka barang siapa yang jaga solat, bermakna dia tu duduk di tempat mulia. Maka orang yang duduk di tempat mulia, dia akan mengenal Allah. Itu maksud kata ummi yang kelima. Baik. Jadi kalau kata Nabi ni ummi, tak hati baca, tak hati menulis, mana nak cerdik kan? Betul? Itu maksud kata ummi. Maka fahamilah perkataan dalam kitab-kitab lama. Maksud kata ummi itu Nabi tak hati baca, tak hati menulis, buta huruf. Ayat tu kena takwil. Jangan mengambil zahir kataan semata-mata. Jadi kita kita mengatakan Nabi itu bodoh. Maka perkataan yang macam tu menjadi poin kepada orang kafir, terutama sekali Yahudi dan Nasara. Mereka memperolokkan kita dengan kata orang Islam ni bodoh
kerana menjadikan orang bodoh sebagai nabi mereka. Jadi kena faham oleh, jangan sampai kita ni terpelengong, silap-silap keluar Islam masuk Kristian. Pasal terpengaruh dengan orang-orang juhala tadi yang memang nak menyesatkan orang Islam. Baik. Habis, itu maksud kata ummi. Ada soalan? Boleh faham banyak kali dah hurai kat surau ni. 10 tahun dulu pun dah sebut dah. Cuma ni nak cerita bagi orang yang baru mendengar. Ulang kaji bagi orang yang sudah lama mendengar. Peringatan bagi orang yang memang dah ingat, cuma nak bagi ingat lagi, takut lupa. Kata Nabi, afatul ilmi nisyan, penyakit ilmu itu lupa. Melayu mudah lupa. Baik, tak kira Melayu keling semua lah. Manusia ni memang mudah lupa. Dalam Quran disebut, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu lupa kepada Tuhan. Nampak? Datang Rasulullah apa hikmahnya? Untuk mengembalikan peringatan itu. Apa peringatannya? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Masa roh dijadikan oleh Allah di alam lahud, Allah tanya, adakah aku Tuhan kamu? Jawab sekalian roh, bahkan kami mengakui. Baik, habis di situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Berhenti berapa ni undang-undang baru? Dah berhenti ya? Berhenti ya? Berhenti, kita berhentilah. Patuhi SOP. Nanti dia gam balik, tutup balik badan pun. Baik, kita berhenti itu, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, adapun yang mustahil pada segala Rasulullah itu 4 juga. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.